Welcome to the webinar. You have entered as an attendee in listen-only mode. Sampai dekat resisten dia. Okey? Dan bila ini berlaku, ini mungkin extend daripada dia punya resisten, extend over. The moment US dollar sampai resisten dia, anda akan dapati kegiatan mengambil untung. Kenapa orang keluar daripada market kat sini? Sebab value tadi. Ingat yang saya sebut value tadi ya. Actual value tak kena dengan price. Boleh? Okey, itulah sebabnya anda nampak market yang bergerak dalam cycle. Dan the moment ini berlaku, US dollar sampai resisten dia, ini ini saya patut padam. Macam mana nak padam ni? Okey. Okey, jadi the moment ini jatuh, kita akan ada US dollar yang akan terus naik. Tahu kenapa? Bila sama juga macam kita, kalau anda tengah trade dan anda keluar position, kalau account anda banyaknya based on US dollar, anda dekat anda punya MT4 ataupun MT5 tu, dia akan convert kepada US dollar, betul tak? Benda sama dekat market. Faham? Boleh tuan? Benda sama dekat market, iaitu permintaan kepada US dollar. Okey? Jadi the moment saham ni extend, anda dan start jatuh, anda akan dapati US dollar dulu kuat. Okey? Jadi kita akan ada US dollar dekat atas ni. USD. Yeah? The moment cycle price, ini adalah dekat index tadi. Index. The moment index ni sampai puncak dia dan harga tak kena dengan value, US dollar akan dulu dalam pasaran. US dollar akan gerak dulu. Dia akan mengukuh dahulu. Pada waktu itu, anda akan dapati ini berbentuk sebagai correction dahulu. Kita tak tahu dia akan jadi trend ke tak tahu. Dia jatuh, tapi belum jadi trend. Dia akan jadi, kalau saham ni terus jatuh, dan kita katakan dia trending bila dia buat 5 wave ataupun nampak dia punya trend tu pecah satu support, kita akan nampak yen kuat. Sama juga bila anda keluar position mula-mula USD. Bila anda withdraw daripada broker, anda keluarkan ringgit. Jadi dalam kes kita adalah ringgit. Dalam kes market adalah yen. Faham? Ini cycle dia. Semasa ini berlaku, kita akan ada pasaran saham yang trending ke bawah, di mana kita masuk dalam yen dynamic. Semasa ini, semasa yen tengah kuat, kita akan ada, maksud kuat ni dia tengah trending, kita akan ada pair yen, maksudnya XXX JPY, yang trending ke bawah. Anda akan nampak UJ yang sideways ke arah bawah. Anda akan dapati indeks akan jatuh. Okey. Panjang sangat kalau saya nak ni, sebab ia ada dalam nota kita ni. Malam ni saya nak introduction yang ni dulu, Rashid. Semua tu ada dekat chat pun. Okey. Jadi dalam chat, dalam nota saya kat grup tu siap dengan chat semua, boleh tengok kat situ. Okey. Jadi ini saya nak introduce, so kita akan cerita benda ni berulang-ulang. Okey. Jadi ini adalah apa yang lazim berlaku dalam market, di mana apabila yen mengukuh, indeks akan jatuh. Masa ni baru indeks akan membuat 5 wave ke bawah. Trending. Okey. Pada waktu tu, US dollar masih kuat, tetapi against yen dia lemah. Against euro, AUD, apa semua akan kalah dengan USD. Okey, pada waktu ini. Okey. Dan bilanya kita tahu ini dah habis.
bila orang masuk market balik. Kita nak kata waktu ni orang keluar market. Bilanya kita kata market dah reda, dah okey balik. Ia berlaku apabila orang masuk market. Bila kita kata orang masuk market, dalam kes kita ni apa yang kita buat? Kalau kita start nak trade, orang depo. Bila orang depo, sama orang melabur, investment masuk, kita akan ada US dollar start kuat. Anda akan dapati kelemahan dekat US dollar, terutamanya UJ akan start sideways dan mula mengukuh. Ini adalah dekat kawasan bawah. Jadi sekali lagi kita akan ada US dollar punya kekuatan dekat bawah ni. And in order untuk indeks berterusan mengukuh, kita kena ada US dollar yang buat trending dahulu. Wassalam. Anda kena tengok US dollar trending up dahulu. Barulah kita katakan market dah recover. Faham? Okey, jadi kita tengok kat mana kita sekarang. Berdasarkan pergerakan di pasaran, where are we now? Okey, kita tengok satu-satu mata wang. Kita tengok kepada 4-hour chart lah. Ini adalah instrumen utama yang saya gunakan untuk nak lihat kepada sentimen pasaran. Dan ini adalah dikenali sebagai 10-year treasury note. Ini adalah untuk pasaran bond. Pasaran bond ni basically kita akan nampak jangkaan pasaran kepada tindakan daripada Federal Reserve. Sekiranya ekonomi masih tak bagus, Federal Reserve masih easing, masih lagi melakukan memotong kadar faedah, melakukan kuantitatif easing, membeli bond dan sebagainya. Dan ia akan menyebabkan harga pasaran bond naik sebab dia orang beli. Faham tak? Boleh? Sebab Fed beli. Jadi kita akan nampak ini akan mengukuh. Sekiranya kita nampak ini jatuh, maksudnya kita tak ada Fed yang kita akan ada harga dia jatuh, yield dia naik. Tu dia. Kalau dia ni naik, interest rate turun. Ni beza dia. Badrul, saya rasa saya dah jawab soalan tu berapa kali dah. Anda boleh gunakan dia dekat 1 minute sampai yearly chart. Tapi bila anda gunakan di lower time frame, anda kena buat banyak kerja. Itu je. Anda boleh gunakan dia, kita buat analisa dekat 1 minute. Boleh je. Boleh je. Dekat 1 minute, kita nampak ini jatuh kan. Dia tak kisah mana-mana time frame. Tapi kebanyakan kita ni, sebabnya kita buat webinar kita harian, saya tunjukkan H1 dengan H4. Sebabnya itu lebih representatif untuk intraday. Okey, anda boleh gunakan daripada kalau ada tick chart, boleh lukis kat tick chart, anda boleh gunakan dekat tick chart. Market dynamic berlaku di semua time frame. Kalau anda trade dekat 30 tahun punya chart, 30 tahun punya chart. Cumanya kalau anda trade di time frame yang lebih kecil, dia lebih banyak lekuk. Itu je. Dan dia punya lekuk-lekuk ni duk berubah. Higher high, lower low dia berubah. Itu je. Boleh? Semua. Anda nak short term swing ke, anda nak scalping ke, yang pentingnya anda faham what is happening. Dan ini caranya untuk kita faham what is happening. Itu dia. Okay? So pada waktu ni kita nampak untuk bond ni, untuk pasaran bond ni, basically kita nampak dia berada dalam uptrend. Setuju? Uptrend. Kita nak katakan dia habis, dia kena buat lower low. So setakat ini di 10-year note, ini adalah uptrend. Ini adalah uptrend. Okey? Tetapi kita nampak pergerakan sideways yang lama. Because pada waktu ni sentimen market masih lagi bercampur-campur. Betul ke market dah okey ataupun tak okey? Kita nampak impak daripada pergerakan ini, apa yang kita nampak di pasaran saham contohnya. Pasaran saham ini adalah
dikenali sebagai wave 1. The first wave movement dia. Apa sifat wave 1 dalam elite wave? Zudi. Zudi, apa sifat wave 1? Kenapa? Apa fundamental dalam wave 1? Apa sentimen pasaran? Bila kita daripada downtrend, lepas tu memulakan wave 1. Apa sifat dia? Siapa ingat nota daripada elite wave? Semasa wave 1 terbentuk, apa yang berlaku? Tak ingat? Okey. Semasa wave 1, news tu masih negatif. News masih negatif. COVID-19, US, China, Minneapolis, apa je lagi. China nak apa lagi, import, kurangkan import, batalkan import dari US. Tak pasti. Tak pasti. Kita pun tak tahu ini wave 1 ke tak. Kita cuma dapat katakan dia uptrend kalau dia break atas ni. Betul? Dia continue uptrend kalau dia break atas ni. Itu je dapat kita katakan. Kalau dia break daripada resistance atas ke. Okey, betul ke tak wave 1? Dan kita nampak dekat sini pun market indecision. Market pun tak dapat nak decide. Okey? Whether ini akan meneruskan kekuatan atau tak, kita tak tahu. It could be wave 1, it could be satu it could be satu retracement. Cerita dia, kalau kita buat daripada higher time frame, daripada weekly, pergerakan keseluruhan ini, yang ini, dia tak ada buat lower low. Faham tak? Dia tak break low. Dan kita nampak yang sama dekat hampir ke semua indeks. Tak ada lower low. Even UK ni tak ada lower low. Nikkei. Yang ada Hang Seng. Itu pun belum. Hang Seng pun belum ada lower low. Yang ada lower low cuma satu je. Iaitu IBEX. Dia ada lower low. Ini. Dia ada lower low. The moment dia break daripada sini. Ini yang dapat kita confirmkan dia ada bearish sequence. Di mana kita ada lower low. Yang lain-lain ni tak ada. Tak ada. Semua yang kita tengok ni tak ada. Tak ada kecuali IBEX. So, kita tahu pergerakan ini besar kemungkinannya dah memulakan pergerakan bullish. Kita tak dapat nak ni, tapi kita boleh kita katakan setakat ini mungkin satu pergerakan bullish. Okay, I'm not denying selagi dia tak break atas tu, it could be doing this. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, I'm not denying it could be doing that. Okay, it could be doing that. Kita masih tak dapat nak batalkan yang ini. Tetapi, kenapa saya katakan ini adalah satu recovery? Disebabkan oleh, ingat bila kita bercakap mengenai indeks ni, we are talking about satu kumpulan saham, iaitu contohnya seperti Microsoft, Apple untuk S&P 500 contohnya. Dan apa yang kita nampak adalah kita dah nampak untuk Apple hampir nak buat higher high yang baru. Maksudnya company Apple sikit lagi dah nak recover daripada kejatuhan sejak cerita COVID-19 ni. Nampak? Amazon dah buat higher high pun. Microsoft hampir sama seperti Apple tadi. Nampak? Syarikat-syarikat yang membentuk yang besar dia, market cap yang besar ni, dah mula recover. Kalau syarikat-syarikat yang membentuk indeks tadi dah recover, indeks recover ke tak? Secara logiknya. Itu je. Boleh? Syarikat teknologi memang recover. But antara yang saya tengok adalah lebih kepada syarikat yang mid, yang sederhana, iaitu seperti syarikat seperti IBM. IBM. Ni yang saya nak tunggu. Sebab dia ada lower low, tapi dia tak buat new low lagi.
we are looking at recovery ni, and if it does this, the break atas ni, kemungkinan that is when kita katakan IBM ni ada cerita lain lah kan. Tapi kalau dia break out atas ni, that is a good possibility. Sebabnya kalau dia break ini, ia akan jadi 5 wave. Tengok daily. Kalau dia break atas ini, kalau dia break atas ini, dia break ini, okay, that confirm bahawa yang sini 5 wave. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. And kalau dia break atas ni, it will confirm ini sebagai wave 3, 4 and 5. Boleh? And we are and higher chances untuk dekat saham tadi memulakan pergerakan impulsif. Waalaikumsalam. Nampak? Inilah benda yang saya tengok. Bukan saya cuma tengok, oh ni Delta jatuh. Tak. Syarikat-syarikat penerbangan memang kita tahu dia lemah. But kalau kita nak katakan ini nak jatuh lagi, Delta ni nak jatuh lagi, we are talking about company seperti Delta yang akan go bankrupt. Kalau saham, kalau indeks ni jatuh, kalau macam S&P 500 jatuh dan membuat 3 wave ke bawah ni, kalau dia buat macam ni yang kita ceritakan tadi ni monthly. Okey. Kalau dia buat 5 wave, kalau dia betul dia buat 5 wave, mungkin kita tak dapat tolak kan? Ni, dan dia buat recovery macam ni. Dan lepas tu jatuh 5 wave. Jatuh lagi pada sekarang ni, kalau dia jatuh dalam pergerakan ini, macam ni, apa akan jadi syarikat seperti ni, Delta ni? Apa jadi? Negatif tu tak, bankrupt. Jadi arwah. Anda akan ada syarikat seperti Bank of America yang akan jatuh ke mana jadi. Faham maksud saya? Dia akan jadi ke mana ni, tengok. Kalau kita tengok kepada ni, kita ambil lah dia sebagai flat. Okey. Dia akan jadi $8. Ini Bank of America ni. Faham? American Airlines. Bayangkan apa jadi kepada syarikat-syarikat macam ni. I don't see this happening. Saya tak tolak dia mungkin, tapi bankruptcy kita tak tahu. Kalau syarikat seperti American Airlines, Delta, Boeing, Bank of America pergi kepada yang ekstrim macam tu, wah, saya tak tahu nak sebut apa. Faham? Kita tak tahu apa yang akan jadi. Ini akan jadi accelerated. Kita akan ada, entah, bukan hanya kepada US. Nampak? Secara besarnya, kenapa saya melihat ini sebagai 1, 2, 3, 4, 5? Sebab ada yang PM saya. Bang, saya nampak ini sebagai 5, 3, 5. Saya tak katakan tak. Tapi kalau itu berlaku, think about, sebab ini adalah kemungkinan, kalau dia jadi 5, kalau ini kolektif dan ini jatuh, ini berani apa ni? Kita dapat tandakan sebagai 5 kan? Ini 3 kan? Ini jadi 5. Sharp correction. If that happen, US economy basically, we are talking about GDP negative 30, negative 40. Don't talk about Malaysia. Don't talk about Europe. Boleh? But what we do see now is recovery. Recovery. Nampak? Okey, faham? Itu gambaran besar kita di mana kita melihat ekonomi start recover. Dan kalau anda perasan apa yang saya kongsikan ke semua ni tadi, we were talking about, kita buka yang baru. We were talking about index seperti Dow Jones. Kita bercakap mengenai S&P 500.
kita bercakap mengenai DAX, kita bercakap mengenai Nikkei, kita bercakap mengenai apa lagi? FTSE yang sedang daripada lower time frame kepada higher time frame dia yang sedang membuat impulsif. Belum habis lagi, mungkin ada correction kecil-kecil tapi masih lagi ke atas. Ini untuk indeks. The only index yang ada lower low tadi apa? Nazir? The only index yang ada lower low tadi adalah IBEX. Ini je. Boleh? Yang ada lower low. Tetapi, try tengok yang macam ni. IBEX. Okey. Kalau kita kira dia punya wave ni. Kalau kita kira, ini adalah wave 1. Betul? Ini wave 2. Setuju? So ini lower low. Jadi lower low kita akan tandakan dia sebagai apa? Sebagai impulse. Okey? Dan kita tengah buat wave 3. Adakah wave 3 ni habis? Kita tengok kepada internal dia pula. Ini adalah yang besar. 3, 4 dan 5 lah. Okey. Kita tengok internal dia. Internal wave dia. Ini 1. Ingat dalam Elliott wave ini konsep dia. Kalau anda tengok 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Dalam yang ini akan ada 1, 2, 3, 4, 5. Okey, dalam yang trending dia akan ada 5. Okey, boleh faham? Jadi yang ini pun sama. Kita ada 1, lepas tu 2, lepas tu nampaknya statik pada waktu ni kita dah complete wave 3. Lepas tu sekarang ni tengah buat wave 4. Setuju? Setuju? Ini 1, ini 2, ini 3 dan sekarang ni tengah membuat wave 4. Boleh? Tak payah tahu sangat. Faham yang ini cukup. Anda tengok je, tak payah ini 1, ini A, B, C bang. Tak apa. Anda tengok structure je. Okey. Kali kita tengok lebih mendalam lagi kepada yang ini IBEX ni. Ini dekat daily. Kita turun kepada time frame yang lebih kecil lagi. Kita turun kepada yang lebih kecil lagi. Kalau kita tengok yang ini, mana something kita panggil sebagai connector. Connector ni adalah apabila kita ada satu yang uptrend, dalam bentuk apa juga, lepas tu dia ada downtrend, lepas tu dia uptrend balik. Okey? Kita nak tengok mana connector dia. Okey? Ataupun dia membuat 3 wave. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Kita nak tengok mana konektor dia. Okey. Dalam IBEX, mana konektor dia? Cara nak kenal pasti konektor, anda gunakan function, anda boleh gunakan ni anda boleh gunakan trend line. Lukis dia trend line. Mana yang anda nampak trend line? Ni satu trend line. Okey. Ini daripada bawah ni. Ini adalah satu trend line. Ini adalah satu trend line. Dan ini adalah satu lagi trend line. Boleh? Okey. Bagaimana untuk kita confirm mana satu dia? Simple. Daripada low ni, cari mana point highest dia. Ini. Boleh? Cari mana point daripada high ni, mana yang dia retrace ke bawah. Ini. Kita dapat katakan ini ke bawah dia sebab yang kat sini dah buat higher high. Nampak? Dia dah break. Boleh? Jadi, kita ada satu channel dekat sini. Satu channel price kat kawasan ni. Ini satu channel price kita. Tak ada suara? Yang lain-lain boleh dengar tak? Dengar? Sekejap. Ada yang tak dengar. Okey.
So kita ada satu channel dekat sini. Maksudnya kita boleh gunakan point 2 ni dan point kat bawah ni, this point, sebagai tempat untuk anda menggunakan Fibonacci extension anda. Daripada bawah ni kepada atas ni dan kepada retracement dia. Ini jelas. Dan kita jangkakan IBEX nanti akan pergi ke area sini. Okey, akan pergi ke area kawasan sini. Itu jangkaan kita. Ataupun sampai kat sini lah. Ni area dia. Ini faham lah? Ni kita dah ulang-ulang sampai muak kau kan. Nak minta nasihat, saya ada buat journal untuk sistem yang guna technical. Saya nak cuba adapt dynamic dalam sistem saya. Macam mana cara nak journalkan analisa dynamic daddy kita. Tuliskan. Saya enter yang ni, saya tengok ini adalah apa dynamic. Boleh? Betul. Tuliskan. Saya enter yang ni sebab saya lihat sekarang dan apa expectation kepada dynamic akan depan. Tujuan dynamic ni untuk pilih apa nak trade. Itu dia. Okay. Kalau nak ukur target TP, tarik Fibonacci dari atas ke bawah. Yes. Kalau kita enter ni, kalau nak short, anda boleh short yang ni nanti. Kalau anda dekat 4 hour ni, anda boleh short daripada sini. Ni untuk TP ke bawah lah. Yep, boleh dengar Chin? Okey. So ini target area kita. So selagi dan bila ini sampai kat sini, ini adalah 3 wave. Boleh? Ini 1, 2 dan kita punya expectation 3. Okey? Dan kalau kita tengok kepada apa indeks yang lain tadi, indeks yang lain tengah buat bullish. DAX tengah buat bullish. Selagi ini belum ni, kita akan katakan the whole thing kat sini sebagai wave 1. Kita tak katakan dia 1, 2, 3, 4, 5. Tahu tak kenapa? Sebab IBEX tadi wave 4. Kalau dia wave 2, wave 2 sifat dia apa? Siapa ingat wave 2? Apa sifat wave 2? Wave 2 sharp correction. Mungkin kalau itu then baru kita nampak. Kita bukan lukis satu benda. Kita lihat market ni sebagai satu. Okay? Sebab dia wave 4, kita jangkakan dia shallow correction. Maksudnya dia punya correction ini, the whole correction tak sampai 50%. Kita jangka ngam-ngam sini. Okay? Dan lekuk dia pun lekuk dia dia mendata. Itu dia. That's why kita jangkakan ini sebagai wave 4. Dan sebab dia dijangka wave 4, yang lain ni masih lagi wave 1 dan akan buat wave 2. Boleh? Kita masih ada extension dekat sini. Extension dekat S&P 500 atas lagi. Extension dekat S&P 500. Extension dekat Nikkei atas lagi. Atas lagi. The whole structure is wave 1. Boleh? Okey? Jadi dan bila IBEX tadi mencapai tempat dia, dia akan buat wave 5. Dia akan buat wave 5. Okey? Dia akan buat wave 5. Okey. Kalau kita tengok dekat DAX, dekat mana-mana ni, bila yang IBEX tadi mencapai resistance dia dan start turun, ini akan berlaku. Ini akan jadi 1,
2 dan 3. Okey. Dekat apa ni akan buat 1, 2, 3, 4 dan 5 ni extension sikit. Dia tak banyak. Dia tak terlalu lemah. Dekat lain-lain ni dia akan buat benda sama. 1 dan correction. Boleh? Sebabnya IBEX tadi ada lower low. Jadi Hazwan pointed out kenapa kita lihat IBEX wave 4 sedangkan yang lain-lain wave 1 sebab IBEX tadi ada lower low. Yang lain tak ada lower low. Okey. Dan wave 2 kebiasaannya 50% or more. Maksudnya sharp correction. Itu wave 2. Okey, wave 2. Jadi kita jangkakan ini akan buat correction yang lebih jauh. Kalau dia habis kat sini, lebih kurang macam sini lah. Kawasan ke sini. Itu adalah wave 2. Tapi itu cuma syarat. Dia tak perlu pun sampai 50%. Dia boleh, dia sikit je lepas tu naik. Tapi apa-apa hal pun, kita tengah tunggu correction. Waktu dia buat correction nanti, waktu tu anda tunggu untuk long index. Boleh? DEX dah ada, DEX antaranya, DEX, kalau dia buat correction, waktu tu anda buat untuk long index. Siapa yang nak trade index? Index anda tak short. Index you never short. Saya ceritakan benda tu sejak bila, tuan? Ingat tak? Saya sebut short, jangan short index dari bila? Dari bulan 1 ke? 2 bulan? Dari bulan berapa tak? Mana 2 bulan? Dari bulan 2, dari start kita webinar. Dia tengah naik, dia tengah turun ni saya tak kata dia sell. Pernah tak saya kata? Saya tak akan kata index short. Sebabnya dia tak ada lower low. The only thing that you can short adalah IBEX. Kat sini nanti. Tapi, tengok balik kepada cerita kita. Apa kena-mengena ni dengan trading kita? Segala-galanya. Kalau anda tahu, ini tengah naik, indeks tengah naik, apa jadi kepada US dollar? Apa jadi US dollar? US dollar akan sideways, betul? Apa jadi kepada yen? Yen akan lemah. Nampak? Azwan, benda ni dah lekat kat kepala kan? Kalau indeks naik, apa jadi kepada komoditi? Komoditi kuat. Kalau komoditi kuat, AUD, NZD, CAD akan meneruskan kekuatan. Denny. Salam. Lama tak nampak Denny. Denny mana ni? Saya rasa saya kenal Denny. Okey? Nampak? Baru keluar gua. Gua apa kat Brunei? Gua ni lah, itu kat Miri. Nampak? Inilah kaitan-kaitan dia. Okey? Jadi kalau anda nampak USD masih sideways, yen lemah, okey? Australia dollar kuat, New Zealand dollar kuat, CAD kuat, apa jadi kepada euro, GBP serta SHEF? Apa jadi? Kita akan ada yang ini lebih neutral, dia akan lebih ranging, tetapi disebabkan oleh kelemahan dekat USD, kita akan nampak euro ni kuat, but tak against AUD. Satu, saya nak tunjukkan kepada anda. Saya nampak ada kawan-kawan kita tengah long euro AUD. Tengok benda ni. Tengok correlation. Ini adalah euro AUD. Mana euro AUD? Ini adalah euro AUD. Okey, ini adalah euro AUD. Okey. Ini S&P 500. Apa yang anda nampak?
Kita ambil time frame besar sikit lah. Apa ada nampak? Negative correlation, inverse, hampir nak jadi cermin. Jadi kalau anda jangka S&P 500 akan naik, ini akan turun. Faham? Euro adalah salah satu funding currency. Dia juga interest rate rendah dan ada QE. Kena ingat yang tu. AUD kuat sebab saham kuat. Rashid. Rashid dah boleh bagi webinar dah. Faham? Okey, jadi anda cuma akan nampak ini naik masa ini tengah buat correction nanti. 3 wave. Ini akan buat kenaikan. Tapi kita tahu pegak apa dia jadi reverse pula. Untunglah kalau price boleh reverse kan. Alamak salah enter. Lepas tu reverse. Okey, ni. Tapi ini adalah trend. Sebab kita jangkakan, ingat Boeing, Delta, American Airlines, Bank of America tadi. Ingat cerita-cerita tu. Jadi kita tak jangkakan saham jatuh lagi. Kalau saham jatuh lagi, Euro AUD akan buat yang ni. Nampak? Dia punya ni sama masa pun. Sama, high dengan low dia hampir sama kan. Beza berapa hari je. Nampak? Tak jauh pun. Boleh? Jadi kalau anda trade Euro AUD, anda akan tunggu dia punya retracement ini sama dengan ni. Sama dengan apa tadi? Kita jangkakan dia punya kenaikan ni bila? Bila anda rasa ni naik? Kita tak dapat trade macam tu dia ni. Kita nak pening pasal Minneapolis, polis tembak 18 orang. Tak dapat. Yes. Tunggu IBEX habis. Bila timing kita? Nampak tak? Bila wave 2 dekat saham berlaku? Bila IBEX tadi habis. IBEX tadi, ni. IBEX tadi yang kita ceritakan tadi. Berbuih dah mulut saya cerita ni. Bila IBEX tadi, mana dia pergi? IBEX tadi habis dia punya correction. Mana hilang dah? Correction ni habis nanti, waktu tu lah Euro AUD akan buat kenaikan. Boleh? Okey? Bila IBEX tadi habis, IBEX habis, bila IBEX tadi habis, kita akan jangkakan indeks ni akan buat correction. Bila ini buat correction, apa jadi kepada AUD, NZD dan CAD? Boleh? Afifi. Tapi konteks sama takut kata boring. Saya nak cerita CAD JPY siang tadi dah cerita CAD JPY. Dia sama je. Kenapa saya kata CAD JPY sama dengan IBEX? Ni tengok. Siapa yang ikut webinar tadi dah nampak. Ini IBEX kita. Ni IBEX. Ni IBEX kan? Ini CAD JPY. Mana ada orang tunjuk macam ni? Okey. Nah. Sama tak? Okey, boleh. Jadi bila ini habis, CAD JPY pun habis, correction dan start jatuh, IBEX jatuh, saham jatuh, CAD, AUD, NZD lemah. Nampak? Yap, sama. CAD JPY pun ada kaitan dengan minyak, tapi dia tak dalam first dimension sekarang ni. Minyak, Badrul, minyak sekarang ni, anda tak dapat gunakan dia dalam correlation. Sebab minyak dah pergi negatif. WTI tak dapat nak pakai. Pening. Nak lukis-lukis jadi negatif. Macam mana lukis jadi negatif? Brand kita ada cuma chart untuk daily. Kalau anda nak tengok brand, bagi siapa yang nak trade, contohnya, saya dah tunjukkan sebelum ni, brand,
brand, kalau anda nak trade menggunakan correlation brand tak dapat anda gunakan UCAT. Anda gunakan dia untuk trade Euronoc. Mana Euronoc saya? Hilang. Anda nak trade dia kepada Euronoc. Ni cantik. Okay, brand, kalau brand naik, Euronoc jatuh. Okay. Kalau anda dapati ini dah sampai support, Euronoc akan jatuh. Selit EU sikit. Belum, EU belum lagi untuk nak chart saya tak nak cerita chart saya satu-satu sebab outlook. Ni dalam market outlook. Tengok tengok euro ni. Level dah ada. Macam mana Tok Guru trade apa yang ada set up. Trade apa yang ada set up. Jangan pandai trade. Trade apa yang ada set up. Nok tak pernah buka. Trade apa? Jangan pandai trade. Masalahnya ramai trader dia suka nak trade satu instrumen, dia nak trade ni je kan. Jangan. Trade apa yang teknik dah ada. Lepas tu pakailah mana yang ada set up trade. Itu je. Euro USD nampak dah? Mana Syam? Mana? Syam, nampak dah Syam? Okay. Dah jadi signal dah jadi benda ni. Okey. Cerita dia, trading ni bukannya kepada teknik. Tak ada teknik yang memang untung. Tak ada. Even kalau anda untung, anda punya sistem 20% winning percentage, anda masih buat duit. Tahu macam mana? Masalah trader dia ramai nak cuba untuk tepat. Tak ada tepat. Rahsia trading apa dia? Anda buat benda sama. Apa saya ceritakan ni berpandukan apa yang sebelum. Tapi betul ke tak dia nak naik, turun kat situ, saya tak tahu. Tapi cerita dia, setup saya ada, saya cuma masuk. Berdasarkan setup. Itu je. Rahsia dalam trading adalah position sizing. Exactly, Badrul. Cara jaga duit. Bukannya pada entry yang dapat duit. Cara keluar. Masalahnya bila suruh letak stop loss, tak payah stop loss bang. TP tak payah. Trade management, BE tak payah. Dia tahu entry, dia tahu arah. Tak dapat. Rahsia dalam trading, yes, ulang-ulang benda tu. Kepada position sizing. Itu je. Kita tak tahu. Tapi berdasarkan ini, berdasarkan sejarah market, kalau brand naik, ini jatuh. Kita nampak berkali-kali correlation yang sama. Jadi kita buat benda yang berulang-ulang dalam market. Benda paling susah dalam ni bukan buat profit. Benda paling susah dalam trading jaga otak kita dia ni. Bukannya buat profit. Buat profit saya tanya, pernah withdraw tak? Ni simple soalan saya. Pernah withdraw? Duit withdraw tu pergi mana? Tu beza. Itu beza seorang trader dengan seorang gambler. Trader bila dia withdraw, dia tahu dia dah ada plan duit yang saya buat dalam sistem trading saya untuk apa. Anda dah ada financial planning. Okey? Itu dia. Itu masalah ramai trader. Sebabnya withdraw pergi mana duit withdraw tu? 2-3 kali. Pergi mana? Habis dah. Nampak? Ya? Dan malam ni kita akan cerita. Tu dia. Tu beza antara trader dengan gambler. Fikirkan apa saya sebut. Ya? You must come up with satu objektif untuk trading. Bukannya trade, jadi duit, habis. Itu bukan trading. Itu tikam-tikam. Ya, fikirkan apa saya sebut ni. Dan bukan hanya kepada ini cara analisa, itu je. Dan I hope you guys start nampak macam mana
market dynamic ni, ini betul ke tak? We don't know. But what I do is, saya buat dia ulang-ulang. Saya letakkan satu entry teknik, iaitu sistem 3711 tu. Bagi siapa yang dah ikut, anda tahu kan? Okay? Dan mengenai incomplete sequence, mengenai connector, untuk kita cari kat mana nak entry, kat mana stop loss, kat mana TP. Kita tahu berapa yang kita nak letakkan, kita risikokan dalam satu tempat SL dan entry. Dan TP jelas. Buat dia berulang-ulang. Ada stop loss, ada TP. Masalahnya bila dia berjalan kat sini, nak kena stop loss pandai lari. Kalau anda buat benda tu, nasihat saya jangan trade. Anda cuma buang masa, buang duit. Itu nasihat saya. Buat dia berulang-ulang. Itu je. Ya. Bila ada mindset tak boleh kalah dalam trading, semua nak perfect, jangan trade. Don't waste your time. Itu nasihat saya. Ya. So anda bukan trading. Anda better bawa duit tu pergi berjudi tempat lain daripada berjudi dalam market. Tu bahasa kenalah. Boleh? Okey, kita break dahulu. Kita sambung balik dalam tempoh 5 minit ya. Lepas ni kita tengok kepada ni. Cat saya semua dah ada. Download dia. Download dia. Apa yang saya tengah tengok, apa saya tengah tunggu, semua dalam ni. Semua dalam ni. Boleh? Lower time frame, higher time frame, semua dah ada. Itulah Azran. Tengah tutup, genting tutup. Jangan. Okey, kita break dahulu. Kita sambung balik dalam 5 minit. Assalamualaikum. Habis. Sikit nak shot aku punya laptop ni. Sembuh air. Wukong buka. Aduh.
Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Okey, sebelum saya lupa kita dah ada US market open, nampaknya market lebih positif dan kita nampak pun pergerakan dekat pasaran saham semasa di mana kita melihat kepada futures untuk T-note semakin jatuh. Kita nampak untuk US market positif sejak daripada buka sejam punya market. S&P 500 juga dibuka lebih tinggi. DAX tutup hari ni, DAX tak buka, cuti. Untuk IBEX pun lebih tak ke mana. Europe market tak ke mana. Tapi US market lebih positif. Okey. Pakai pending order, lagi sedap trade kan. Tak perlu tunggu lama. Okey. Dan kita nampak untuk yen pair yen pair, USD pair, kita ada untuk AUD USD, NZD USD, GBP USD, USD CAD jatuh, kecuali Euro Chef dan USD JPY tak jalan. Okey. Itu menunjukkan market lebih positif. Euro tak ke mana? Euro tak ada cerita apa-apa. Sebabnya minggu ni kita ada ECB. ECB. Okey. Dan kalau perasan, saya masukkan benda-benda ni juga. Mana Badrul? Mana ni tadi? Euro USD, you could see this drop. Anda mungkin akan nampak kejatuhan ini dekat 4 hour tadi. Dekat 4 hour tadi. Apabila ECB meeting nanti. ECB, basically ECB dijangka mengumumkan something. Dia tak potong rate, dia tak potong rate, they won't go negative. So itu against Germany punya ni. But they will introduce something, more QE lah. More QE tu yang saya jaga. Jadi ada a few more move up untuk Euro USD. If you long, you keep long sampai kat sini. Sekitar 112 40 30. Okay. More than that, no. This will be the resistance area. Okay. Itu untuk Euro USD. Gold, minyak naik. Minyak agak consolidate, bukan apa. OPEC meeting, Rusia tadi tak nak apa-apa untuk ni. But gold, you are not doing anything about gold. Seperti saya duk sebut, gold kita berada dalam extended area. Kalau kita nampak dekat dia punya RSI ni, semuanya menunjukkan divergence. So, you are not going to long gold daripada kawasan. Ya, dia naik. Tapi not to straight it pada waktu berlakunya divergence macam ni. Okey, anda dapati dia akan lebih macam ni. Sideway. Naik tapi lebih sideway. So not something yang saya nak kejar lah because of all this. Dekat sini nanti anda trade gold. Sini. This is when you buy gold. Bukan dekat kawasan sini. This leg no. Sini nanti anda ni. Bila berlakunya 3 something yang clear. Something yang clear. Nampak ada connector, anda dapat letakkan ni, letak PO kat sini. Okey. Yang saya jelas nampak adalah copper. Copper, you short it from here. This is bila kita ada US dollar kuat. Bila US dollar sampai area support dia nanti. Masa ni tak, US dollar ada lagi room ke bawah. More downward move untuk untuk dollar, a bit more downward move untuk dollar, a bit more. Okay, semua chart ni ada dekat Market Outlook. Jadi ambil Market Outlook, download dia. Bagi siapa yang tak ada lagi, kalau dah ada tu janganlah email saya. Bagi siapa yang tak ada lagi Word format untuk dia, untuk Market Outlook, email saya. Ini adalah email address saya. 6716@gmail.com.
Letakkan keyword dia Outlook. Letakkan dalam, tak payah terima kasih selamat hari raya, saya tak baca. Letakkan anda punya email tu, tajuk dia Outlook sahaja. Lepas tu email saya. Bagi mereka yang belum email, bagi mereka yang dah email, tak payah. Boleh? Okey? Bagi mereka yang dah email, tak payah. Okey? Jadi saya akan email kepada anda Word format yang ni. Jadi start-startlah pakai dia. Yang kita cerita dalam webinar semua ada dalam ni. Yang kita cerita impulsive, bullish, apa semua ada dalam ni kan. Semua ada dalam ni. Apa instrumen yang nak tengok, semua ada. Okey? Jika saya short GU pada Fibo level 1.236 instead of level 1, target TP masih tarik dari Fibo atas ke lower, tak, daripada 1236. Daripada tempat entry ya tuan. Okey. Daripada tempat entry, mana kita nak entry. Kalau sistem anda kata 1.236, anda pakai 1.236. Kalau anda guna macam saya guna 1, letak stop tu 11618. Whatever, jalanlah dia, sukati dia. So saya tak nak tenung, itu je. Okey, dapat email saya? Okey, email sekarang, saya akan balas email anda by 11.15. Jangan email lewat lah. Okey. Ya, sebabnya 1, 2, 3, 6 tu kadang-kadang dia tak pergi pun. Dia pergi 1, ngam-ngam situ, 5, 6 pip, lepas tu jatuh. Betul. Bukan apa, saya tak gemar masuk 1.236. Kalau nak tahu, saya pernah test yang ni dululah. Cerita dia, between 1 dengan 1.236, dia punya 3 wave tu, tempat kita nak start letak BE. Itu sebabnya. Betul. Betul kan? Siapa email lewat, belanja Musang King. Kepada semua, bukan saya saja. Okey, boleh? Okey. Jadi kita masuk kepada topik kita pada malam ini, iaitu sistem dagangan pendekatan holistik. Ini asas dia. Kita ni cuma trade kepercayaan kita kepada market. You are trading your kepercayaan. Anda percaya sistem ni work. Anda percaya dengan kaedah ini, anda boleh dapat advantage dalam market. Itu yang kita trade. You are only trading your belief about the market. You are not trading the market. Ingat itu. Jangan ingat anda ada entry pakai 3711 market dynamic. Oh, market akan pergi seperti apa yang aku jangka. Tak. Ada masa dia pergi sebab trading is always a probability. Ingat yang tu. Jadi untuk buat yang tu, sebelum ni anda kena kenal diri anda dulu. You need to know how anda dengan duit ni. Duit apa cara anda dengan duit? Adakah anda seorang big spenders? Saya mula kat sini kalau nak tahu. Tahun 97, not really. 97 tak ada duit sangat. Tahun 2000, tahun berapa? 2006. Tahun 2006, 2011, 2012, oh duit ada. Wah, letak Vincent tahu. Vincent ada 5,000, 10,000 letak dalam market, trade, hentak. 2009 sampai 2012 ni. Ni saya. Start trading currency ni 2006. Saya start trading currency. Ni untuk currency market. Saham tak? Saham saya jaga. Saham 97 start. 97. Cerita dia saham ni memang letak sebagai pelaburan. Tapi untuk trading forex ni, currency ni, wah, letak 5,000, hentak 5,000. Esok habis letak 10,000. Habis ada untung, pap, hilang duit. Ya, ni cerita saya dulu dia ni. Letak habis, ada dia tak adalah terus habis. Saya jaga duit, saya jaga dia punya ni, saya jaga saya punya money management saya jaga. Tapi cerita dia akaun saya macam ni lah. Dia sekarang ni, lepas tu dia jatuh bawah sini. Lepas tu naik satu, lepas tu bawah lagi. Dia downtrend. Ini impulsif ni.
Ini WXY kot, WX dengan Y. Kalau dia jadi Y betul tak apa juga. Pengsan. Okey, dividen untuk ni, dia masuk untuk siapa long term. Macam mana dapat? Dia masuk dalam account. Dia masuk dalam account anda. Sampailah tahun hujung 2011. Dia ni tahu cerita ni kan, 2011. Hujung tahun 2011. Somebody tanya saya, kenapa trade? Kenapa trade? Saya whatever you guys go through, saya go through dia. Bukannya lagi lama tu lagi hebat, tak ada. Whatever you guys mistake yang anda dah buat, saya dah buat awal. Itu je. Itu je. Kalau Brunei ni ada history saya dengan orang Brunei ni, dia ni. Kalau nak tahu, ada cerita saya dengan orang Brunei ni. Tapi itu cerita lama. Saya rasa Denny pun ada dalam grup tu. Tahun 2014. Saya pernah nampak Denny punya nama. Tak tahulah. Denny atau somebody else, tak tahu. Tapi adalah cerita dia, tak apa. Tapi the thing is, baru-baru nak join, okey. Tak apa. Tapi cerita dia, saya dalam satu grup, adalah grup WhatsApp ke apa, saya pun tak ingat. Tak apa, itu cerita lama. Tapi cerita dia macam ni. That's the thing. Tahun 2011 baru saya buka mata. Baru saya buka mata 2011, hujung November ataupun Disember, somebody ask me about all this. Apa kena-mengena trading dengan benda ni? Sebabnya saya ingat trading ni teknik. Kita tahu satu teknik, kita masuk market. Ingat, Khairi pun ada dalam ni. Kita hedging, satu account buy, satu account sell, kita ambil Euro JPY, kita ambil GBP JPY, kita boleh, yes, buat duit, betul. Khairi, buat duit tak? Mula-mula tu buat duit tak, Khairi? Vincent, buat duit tak? Ada a few dalam ni. Kan? Mandi, bukannya buat duit, mandi duit. Ni cerita bulan bintang sikit. Tapi bila kita buat duit, what we did? What we did dengan duit. Tu salah saya tadi dia ni. Bila kita buat duit, what did we do dengan duit? 400%. Kita, Vincent, that is small. Remember how much I made? How much some of our friend made? Ingat tak, Vincent? Sebabnya kita melihat trading ni, teknik jadi duit sebagai duit simple. Kita tak ada sebarang, kita tak ada mindset ini. Ini saya dulu. Kalau anda ini pun payah. Ini dia takut. Dia depo 10,000 ataupun dia depo 1,000, dia buka micro account, dia trade 0.01 micro. Ini pun tak dapat. Dia tak tidur pun saja. Okey, ini banyak ramai yang buat. Ada duit aku entry, ada masa aku trade. Ini shopper, ini shopping. Sebab kalau anda tanya saya, macam mana nak konsisten buat duit? Macam mana kita nak konsisten? Dia bukannya pasal teknik. Dia pasal anda disiplin nak ikut dia. Tapi ramai buat benda ni. Ada duit aku depo, ada masa aku trade. Dia tak buat benda sama. Kalau siapa yang kenal saya, ada a few of you kenal saya, memang kenal kan. I mean, anda tengok saya buat benda sama je. Empat tu pernah jadi. Okey? Yang tak pernah jadi yang last kali tu kan. Itulah dia. Trading is all about that. It's about your lifestyle. It's about your jadual, your disiplin. Ada tak ada entry, saya tetap analisa market. Kalau tak ada set up, saya tak tengok pun market. Kalau ada entry, saya letakkan alert. Saya letakkan alert macam ni. Kalau guna trading view ni, saya letakkan alert. Letak je alert dia. Kalau tak ada trading view ni berbayar, anda boleh letakkan alert
kat sini. Anda ataupun guna my FX book, whatever. Saya tak pergi tengok chart. Yes, exactly Rashid. Soalan tu bagus. Macam mana kita nak buat satu rutin dalam trading ni? First, anda tengok masa anda. Sebenarnya, berapa lama masa yang anda ada untuk nak analisa market? Berapa lama? Kalau tengok cara saya analisa tadi, tak lama pun. Kalau if you've been doing it every day, yang kita buat macam ni tadi, lama tak? Tak lama. Even kalau ada trade H1 dengan H4 kan, dia sebabnya sambil analisa, sambil nak entry, itu yang drag masa. Betul tak Rashid? Sambil enter, tekan satu, lepas tu tenung, lepas tu sekejap, lepas tu sambung analisa lain. Betul tak? Betul tak? Sambil dia analisa, dia tekan satu, lepas tu dia tengok, lepas tu cut satu, lepas tu float, lepas tu dah habis lupa dah analisa dia. Betul tak? Tu cerita dia. Kalau dia profit, BE boleh buat lain. Lepas tu baru sambung. Jangan. Belajar guna pending order. Itu rahsia dia. Kalau aku. Itulah. Jangan. Buat benda ni tadi. Saya dah tunjukkan kepada anda. Satu-satu apa kita nak analisa. Tengok indeks. Tengok kepada USD. Tengok kepada yen pair. Apa yang dia... Malahan saya sediakan kepada anda dokumen ni lagi dengan chart. Mana nak cari? Sebab tu saya kongsikan nanti Word file. Anda belajar untuk buat benda ni. Start buat dia. Tak payah pun letak link chart ni. Ini untuk anda. Dengan chart sekali. Mana ada orang lain buat macam tu? Okey? Yang pertama tadi kena pasti. Jangan shopping. Jangan shopping. Trading ni adalah benda rutin yang kita buat. Anda tengok masa anda. My advice is early morning. Selepas subuh tu pukul 6. Between 5 ke 6 kalau dekat Sarawak Sabah. Between 6 ke 7 pagi. Bagi mereka yang berada di Semenanjung. Untuk anda buat analisa. Sebab kita baru bangun tidur. Otak pun fresh. Dan anda lihat kepada market yang tak berapa jalan. Ya, buat benda pagi. Cari rezeki. Dia soalan dia ulang-ulang, orang je lain-lain kan dia ni. Tak kisah, sebab kita kena faham kita ada ramai kawan-kawan, itu je. Yang lama dalam grup tu tahulah, soalan dia ulang-ulang. Nasib baik tak ada orang tanya CCY itu apa lagi. Kalau tak, tanya CCY itu apa, meriah dalam grup. Lama tak tengok CCY, satu saya tak tulis lah CCY itu apa. Letak CCY, bang, CCY itu apa? Allah. Trade currency, CCY tak tahu. Susah. Tapi kita kena faham. Lain orang lain dia punya pengalaman. Pernah tanya juga, Rashid, tak apa. Tapi kita kena faham. Lain orang, lain pemahaman. Sekarang ni dah okey, Rashid. Okey. Dan jangan berhutang dalam trading. Kalau anda berhutang dan anda trade dalam terdesak. Faham? Trade dalam terdesak. Aku perlukan, bukan CNY. Itu Chinese New Year. Okey, jangan berhutang. Berhutang ni termasuklah kalau anda trade untuk bayar bil. Untuk bayar bil bulan-bulan. Itu sakit. Okey, kalau malam, yes, tak ada masalah. Tapi saya nasihatkan the best is pagi. Lepas tu letakkan pending order anda. Dah. Letak alert. Tak payah tengok dah. Ni jangan. Depo guna credit card jangan. Credit card jangan. Ini basically credit card dia punya ni hampir 20%. 18 point something percent kan. Anda punya ni. Maksudnya kalau anda depo 1,000, the moment anda depo sebulan tu anda dah rugi 200 lebih kurang. 100 lebih lah. Nampak? Anda dah berhutang dengan dia. The moment anda depo anda dah berhutang. Dah lah ada exchange rate. Jangan. Tolong jangan guna credit card untuk depo. Sekarang ni kita dah ada debit card semua kan. Pakai. Okey. Yang anda nak adalah benda ni. Yang anda nak adalah benda ni. Dah ada yang sini. Anda nak buat ini boleh.
Jangan buat, ataupun even anda nak buat yang ujung ni, spenders. Kalau dah ada yang tinggi daripada trading, barulah anda buat benda lain. Okay? Okay. Clear. Tahu prestasi sistem. Bina sistem dagangan anda. Ni benda-benda dia lah. Sebagai seorang ni, first anda come up with, ini asas dia. More than 50% of your system, you should be looking at ini. Ini. Bukannya kepada teknik, bukannya macam mana nak analisa market dia naik ke turun bang. Saya dah tahu trade. Bukan. You come up with your objektif dahulu. Yang pertama, objektif investment. Berapa lama anda nak capai dia? Berapa anda risikokan? Daripada situ anda akan tahu berapa yang anda jangka ataupun sasaran anda untuk nak buat. Make sure dia masuk akal. Contoh yang saya suka bagi, kawan lama tak jumpa, tiba-tiba jumpa hari raya, jumpa. Lepas tu dia jumpa kita, dia tanya, ada 1,000, aku pinjam 1,000, esok aku bayar kau 2,000. Saya rasa the moment kita transfer duit, kita dah kena block. Kalau dia tak, kalau tak dalam masa seminggu, hai minum. Jadi letakkan benda yang masuk akal. Letakkan something yang anda tak rasa wow. Kalau anda tengok, wah ini boleh ni 20% dalam masa seminggu, itu wow tau. Letakkan something yang masuk akal, 5%, 15% sebulan. Even anda dapat buat 30% setahun, kita punya industri ni, standard dia 30% tau. Itu dikira sebagai high performance. 30% annual. Itu tinggi. Orang kita, bang, saya depo 100. 100 tu nak buat berapa? Itu cerita dia. If you know, anda boleh buat $30 daripada 100 anda, tiap-tiap tahun, then the only constraint sekarang ni adalah modal anda. So if you have a system that can come up with 30% annual, the only thing, anda buat je dia. Buat je. Trade slow. Then if you find that you've been consistently achieving more than 30%, the only thing yang anda cuba buat adalah untuk besarkan modal. Bukannya besarkan lot size. Boleh? Tolong dapat mindset berkenaan. Tak. The thing is, buat benda-benda ni kepada pemahaman anda kepada sistem sendiri. Ini tak, bila kita suruh buat demo, tak ada demo, tak ada feel. Kalau nak feel, jangan trade. Jangan trade. Letakkan something yang masuk akal. Tolonglah. Kita punya business ni, kita punya industri ni, benda tu lah yang orang, kalau bercakap dengan ramai trader saham, saya trading saham. Kalau cerita forex dia, memanglah cepat, tapi memanglah cepat lembur. Dia cepat buat duit, cepat lembur. Cepat buat duit, sebabnya ni lah. Dia tak ada investment objektif. Even kat saham pun ramai juga kalau nak tahu. Letak yang tak masuk akal. Letakkan benda masuk akal. Tolong. Sistem objektif. Ketahui berapa sistem anda boleh buat. Test dia dahulu. Bila belajar teknik tu daripada orang, sistem daripada orang, jangan terus pakai dia terus, alhamdulillah boleh buat 200%. Seminggu je trade. Aduh. Jangan. Test dia dulu. Bagi masa kepada diri sendiri 2 bulan. Buat dekat demo. Tengok, dia panggil sebagai tradable setup. Berapa kali yang dia boleh trade. Teknik tu berapa kali yang dia ada setup dan kita boleh tradekan dia. Ketahui berapa kemampuan sistem tu. Drawdown limit. Berapa dia punya drawdown limit. Okey. Bila buat demo, dia bukan, jangan tipu diri sendiri. Masalahnya ramai buat demo, dia letak satu lot entry. Semua satu lot. Jangan.
Lepas ni kita cerita sikit mengenai position sizing model. Dan ketahui bilanya anda akan katakan portfolio berkenaan start rugi. Bila sampai had ini, katalah anda punya modal keseluruhan tadi adalah $1,000 contoh. Dan anda kata $300 aku stop. Itu 30% risk of ruin. Anda kena ada satu tutup kedai anda tutup. Jangan trade sampai habis 1,000. Ataupun memang anda nak habiskan 1,000 tu. Itu anda kena letakkan benda-benda ni. Lain orang lain, dia tak ada satu yang semua orang boleh pakai. Apa yang saya buat tadi, saya tunjukkan kepada anda apa yang anda kena tengok. Objektif, ini asas dia. Anda kena kenal, faham maksud duit yang anda gunakan dan dia kepada diri anda. Sekiranya time frame investment anda tadi, time frame kat sini tadi, adalah lebih rendah, maksudnya anda cuba untuk capai dalam masa 1 bulan ataupun 3 bulan, anda tahu anda akan ambil risiko lebih tinggi. Faham? Kalau anda letakkan target untuk, masalahnya ramai trading, dia ingat dia bekerja tau. Dia ingat dia ada nak gaji bulan. Itu bukan bahasa untuk seorang trader, untuk seorang berniaga. Anda kena letakkan yang lebih jangka panjang. Faham tak? Anda kena letakkan something macam 6 month, 12 tahun, 2 tahun. Ini sepatutnya target yang anda letak. Bukannya 1 bulan target. But because 1 month is not telling you anything about the system performance. Boleh? Okay. Ini adalah yang pertama. Kepada masa untuk capai. The thing is, anda kena ada investment objektif. Apa dia? Daripada modal anda tadi, berapa lama time untuk sampai dan berapa risiko yang anda akan sanggup ambil, risk of ruin, untuk capai berapa percentage. Ni benda-benda yang anda kena tanya. Dan dia bergantung kepada toleransi anda kepada risiko. Makna duit dia. Okey. Nombor 2 ni. Anda ada duit ke tak? Itu dia. Kalau anda ada aktif income yang tinggi, dan mempunyai duit lebih yang tinggi, anda mungkin boleh ambil risiko yang lebih tinggi. Faham? Sekali lagi saya ulang. Kalau anda contohnya ada gaji ke apa ke yang tinggi dan anda punya komitmen yang rendah dan anda ada duit lebih setiap bulan yang tinggi, anda mungkin boleh ambil risiko yang lebih tinggi. Makna duit sekali lagi. Nombor 3, objektif. Seperti kita ceritakan tadi. Dan nombor 4, pengetahuan anda kepada sistem yang anda pakai. Itu 4 perkara yang anda kena nilaikan bila anda nak tahu risiko yang anda nak ambil dalam pasaran. Fokus dalam sistem development sebenarnya kepada objektif. Anda kena clear apa anda nak. Clear ke hala tuju anda, end game anda. Anda kena clear benda-benda tu. Anda kena ada salah satu daripada ni. Kalau anda kata untuk aku bersara nanti, ataupun ini untuk investment, ataupun aku nak beli barang nanti, ataupun ini cuma sebagai extra income. Kalau kat sini, make sure anda bukan guna duit simpanan. Ini guna duit lebih. Faham? Duit lebih. Keuntungan daripada trading ke apa ke kan? Ni di sini. Okey, duit ni tak ada pun tak apa. Yang lain ni adalah lebih sebagai investment. Duit BPN habis. Tapi kalau itu ekstra tak apa. Okey? Kena ada benda ni. Kalau tak, kita bukan dia tak ada untung. Withdraw pergi ke mana? Tu soalan saya tadi. Withdraw pergi mana? Dia habis macam tu. Jadi seafood, jadi entah apa-apa. Yang tak, kita tak ada plan pun nak pakai apa untuk duit tu kan. Itulah yang habis. Okay? Tak ada mana. Trading kita tak ada mana. Sama macam kena nombor. Faham tak? Tak ada. Anda boleh, kalau tak tahu macam mana rupa orang kena nombor, tanya kawan-kawan anda yang main nombor. Tanya dia. Last duit kau menang mana pergi? Oh, dia pergi beli benda-benda mewah.
Ada yang bagus sikit dia bayar hutang, tapi banyaknya tak habis yang bayar hutang, dia pergi lain lepas tu habis, lepas tu masuk balik dalam wukong dia habis. Tak payah cerita pada tapi mana pergi duit tu? Habis kan? Tak jadi duit senang. Kalau anda buat trading sama macam tu, kalau anda tanya dia, anda withdraw last, anda buat sama tak dengan kena yang tu? Sama tak? Kalau sama, anda tahulah apa anda buat. Fikir balik apa saya sebut ni. Sebabnya tak ada objektif. Lepas tu tanya, macam mana nak disiplin? Bila kita tak ada objektif, percayalah anda tak akan ada disiplin. Ya? Bila withdraw terus habis. Terus jadi duit mewah. Ini bukannya kedai nombor. Okey? Risk management terdiri daripada 4 benda. Dia bukan hanya kepada berapa duit nak trade. Bukan hanya ini. Bukan hanya kepada nak ikut teknik. Dia bukan hanya nak manage entry. Dia banyaknya kepada ini kalau nak tahu. Ini sebenarnya risk management yang sebetulnya, iaitu kepada diri kita. Ya? Kepada sebenarnya kalau nak tahu, saya ada buat checklist tapi saya tak nak siapa yang isi benda tu kan. Contohnya apa soalan-soalan yang sebelum anda trade kan. Apa perasaan anda semasa, apa yang anda buat hari ini, apa yang anda akan buat selepas analisa market nanti. Itu soalan-soalan yang selalu ditanya. Tak payah. Ada buat satu video log seperti saya ceritakan sebelum ni. Buat 2 minit. Bercakap dengan phone anda sendiri. Ambil phone anda, ceritakan, remind yourself kenapa anda trade. Kat mana level anda trading sekarang? Apa yang sedang berlaku sekarang? Ceritakan 2 minit. Jangan pergi buat sandiwara pula dekat phone tu. Itu untuk diri sendiri ya. Buat. Ini yang penting kepada self management. Okay? Dia buat drama pula. So buat 2 minit, dia buat 20 minit. Lepas tu tak payah. Trade management, fahamkan jenis market, impulsif ke, korektif ke. Jadi apa jenis market, apa sistem yang anda guna, adakah market sesuai dengan sistem yang anda tengok. Lepas tu kaedah entry, jangan susahkan, simple. Tapi yang pentingnya kaedah keluar. Kaedah keluar. Kalau anda trade dekat market tengah trending kan, anda jangka dia buat ABC. Lepas tu anda tunggu kat sini. Lepas tu kan, dekat sini dia buat macam ni. Sedangkan anda jangka ada 5 wave. Keluarlah. Market type dia dah bertukar. Dia jadi sideways. Boleh? Okay? Ataupun anda nak biarkan, depend. Tapi anda buat benda yang sama. Jangan sekejap yang ni, sekejap yang tu. Okay? Trade plan. Cerita kita sebagai trading, sebagai trader, kita cuma laksanakan trade plan. Anda tengok, kalau anda tak ikut trade plan anda, tapi anda profit, itu adalah satu mistake. Sebabnya itu boleh buat bad habit kepada diri kita. Okay? Position sizing. Ini asas kepada ni. Position sizing adalah anda merekodkan trading anda. Cara yang saya buat adalah saya menggunakan satu fixed dollar value. Fixed dollar value. Dan saya rancangkan berapa dan saya rekod. Ni kalau anda nak buat demo, kalau nak buat demo anda gunakan benda-benda ni. Tolong jangan cuma demo ada guna teknik saja. Demo tu kena demo sekali dengan position sizing. Jangan cuma demo, guna demo semua 1%, semua $10, semua satu lot. Itu bukan buat demo, itu demo teknik. Ya, tak. Sebabnya dia bukan kepada teknik, dia kepada ini. Ini akan menentukan berapa banyak duit bila kita nak naikkan, bila kita turunkan kita punya entry size. Rekodkan trading anda. Ada siapa-siapa tak tahu lagi tak benda ni? Saya rasa semua dalam ni dah tahu kan? Besma. Boleh Rekodkan. Rekodkan. Dalam grup kita ada kita punya Excel. Pergi cari dekat file dia. Ada Excel dia. Helmi pun selalu kongsikan file ni. Tolong start buat. Okay?
Ini adalah satu position sizing yang anda boleh mula. Saya gunakan benda ni. Personally, ini adalah apa yang saya guna. Kau nak tahu? Okey? Apa yang saya buat adalah benda ni. Saya determinkan berapa, contohnya, saya determinkan berapa saya punya maximum risk of ruin. Untuk saya, negatif 7.5. Katalah, saya punya modal adalah $10,000. Okey? Dan saya cuma nak risikokan negatif 7.5, maksudnya 750. 750. Okey? Saya akan tanya diri saya, 750 ni berapa kali trading? Berapa kali trading? Dalam contoh ni saya gunakan 30 kali trading. 30 kali trading. Kalau saya kalah berturut-turut, saya akan hilang 750. Maksudnya satu entry sebanyak $25. Yes, one tap. Exactly. Saya dapat yang ni daripada dia. Ini tak, yang ni tak. Ini kita orang buat. Ini kita orang punya coursework. Under OneTap punya program tu. Ini adalah coursework. One of the coursework. Not the book. I followed, I took the course. Itu yang 2011 tu. Dia punya wife orang Malaysia. Kau nak tahu? Okay. I think in the book ada dia sebut wife dia orang Malaysia. Orang Perak. Okay. Dia ada buat satu game, then we come up with different position sizing model. We came up with different, and you will find out that one system, one technique, one system will have different outcome, bukan disebabkan oleh sistem tu. It is because of the position sizing. Masalahnya, orang tak suka dengan topik ni. Tapi ini caranya anda nak buat duit. Ramai orang suka, market dynamic. Macam mana nak masuk USD? Ini tempat entry. It's nothing to do with that. Those are only benda yang kita buat hari-hari. The secret untuk buat duit ataupun ni adalah kepada ini, position sizing model. Boleh Cip? Zapping. This is the secret. Kalau tak ada, tolong pakai exactly apa yang saya tunjukkan ke sini dulu. This whole thing. Tolong print out page ini. Okay? We talk about it later on bila kita buat webinar pasal position sizing model. Tolong ada benda ni. The trader's part, it should be simple. How you read the market. How do you read the market? Okay? This is what I showed to you guys mengenai market as a single entity. Yang ni tadi. The one we were discussing earlier. Yang ni tadi. Yeah? We were talking about all this fixed dynamic, US dollar dynamic bottom, US dollar dynamic atas, index. Bila index tengah kuat, the moment index breach dan US dollar sampai resistance, index will go down, US dollar akan go up. Yeah? And this will find a resistance the moment kita ada JPY yang kuat. Okay? And this will drop sampailah kita ada index yang sampai support, yen pair sampai support, then you will start to see US dollar go up. Ni yang kita ceritakan tadi. Okay? But the thing is, trading is not just this. The most important part is this. This one. Tolong print out page ini. Yang ini. Muka surat 32 ni. Tolong print out dia. Saya akan kongsikan nota ni dalam grup sebentar lagi. Okay. And we were talking about intermarket analysis. We're talking about sequence analysis. Cerita dia, this is sistem saya. Anda mungkin come up with cara anda untuk nak faham. Badrul mungkin ada cara untuk nak faham market dynamic based on your technical. Farid, mungkin satu masa nanti anda akan, tapi aku nampak macam ni. Itu cara anda.
personalize it kepada apa yang anda nampak kepada sistem anda. Adakah cara saya betul? Dia betul kepada saya. Faham? Setiap trader, dia akan ada model sendiri untuk nak membaca market. Pada waktu ni mungkin anda tengok, oh benda ni sebagai benda asing, benda baru. Tapi once you do it, a few of you guys, contohnya Fifi, contohnya Vincent, NT pun dah start kan, dah mula-mula nampak sikit kan. Sharon, some of you guys kat sini, Kyrie, Hisham, dah lama ikut kan. Some of you guys mungkin akan, oh tapi aku nampak macam ni. If that is what you see, and dia nampak dekat market, pakai dia. Bagi siapa yang baru lagi, benda ni adalah baru kepada anda, hadamkan dia dulu, and then tengok pada sistem anda bagaimana sistem anda membaca dia. Don't worry about siapa betul, siapa salah. Don't worry. Sebab yang sentiasa betul dalam ni siapa? Bukan kita. Yang sentiasa betul market. Yang sentiasa betul price. Yeah? Don't worry about betul atau salah. Yang saya tunjukkan saja, saya tunjukkan cara. You can modify it to you. Ada soalan boleh tanya kepada saya. Saya terangkan daripada sudut pemahaman saya. Sebab market is a dynamic place. Mungkin sebab kita orang buat benda ni sejak tahun 2009, anda tahu. 2009. And we completed it 2012. We complete the whole thing, ambil masa 3 tahun. Apa yang saya present kepada anda ni, ambil masa 3 tahun, kau nak tahu. 3 tahun untuk kita habiskan dia. And it's not one mind. Dia ada few orang yang buat benda ni. Dan kita come up with apa yang saya presentkan kepada anda sekarang. Okay? Yang lain-lain tu semua berbayar. Kalau anda nak ikut boleh. Saya tahu 2-3 orang tu dia orang charge 1,200 USD sebulan. Macam mana nak relate intermarket analysis dengan trading? Okey. Seperti kita ceritakan tadi, kalau kita nampak indeks naik, apa jadi kepada yen? T Muhammad Najib. Ramai T, ada 4 orang nama T. Saya panggil T Muhammad Najib lah. Okey. Kalau indeks tengah naik, apa jadi kepada yen? Yang kita ceritakan ni tadi, bilanya anda akan jangka yen kuat balik. Maksudnya pair yen akan turun balik. The moment IBEX tadi kan. Itu semua adalah correlation yang saya ceritakan. Boleh? Dia bukannya trading forex. Anda trading financial market. Menguat sebagai funding currency. Kalau indeks naik, yen lemah. Pair yen akan naik. Boleh? Oh, okey. Ini yang kita ceritakan tadi. Bila indeks naik, kita tahu komoditi akan kuat. Anda nampak indeks naik. Tengok apa jadi kepada euro sekarang ni. Apa jadi kepada AUD sekarang ni. Apa jadi USD? Apa jadi USD? USD akan lemah waktu ni. Kita tengok indeks naik kan. Indeks naik kan. Indeks positif kecuali Nasdaq. Apa kita nampak? Yen naik. Yen pair naik. Yen lemah. Kan? Kita nampak untuk US dollar. Ini US dollar. Yen pair naik. Kecuali Euro, JPY dengan Chef. Kecuali Euro, USD dengan Chef. Ini yang kita ceritakan tadi, 1 jam saya untuk cerita benda ni tadi. Cerita ni tadi. Itulah intermarket. Itu chat subscribe. Tak, ini free. Dan ini free. Ini free. Dekat grup ada somebody posted dia punya video cara nak buat benda ni. Cik, pergi dekat grup Telegram. I think you are in the group Telegram kan? Ada PDF dia. Ada PDF dia dekat file. Badrul. Badrul pula. Bad ada buat. Pergi cari dalam grup. Ni chat dia lah.
Okay. Okay, but trading is not just that. Dekat investing, free. Itu kan. Yang saya pakai tadi, investing. Okay. Tapi the thing is, sebagai trader, you need to come up with a model macam mana anda memahami pasar. Don't worry about betul atau salah. Worry about disiplin nak ikut sistem anda. Okay. I don't want to go ni satu-satu ni. So kita akan ada webinar khas untuk teknik elliott wave. Kita akan ada webinar khas untuk market dynamic ni nanti. Okay. Sekarang ni I open you guys to soalan. Ada soalan? Ada soalan? So basically, buat benda ni. First, you look at you. You look at you. You look at your objective. You do your self-inventory. Self-inventory. Self-inventory ni maksudnya anda akan tengok kepada inventory. Anda akan tengok kepada berapa duit yang ada, berapa time yang anda boleh letakkan untuk trading. Macam mana nak join group Telegram? Sarudin, anda tak ada lagi Word file tadi kan untuk kita punya ni tadi kan? Anda tak ada kan? Jadi email saya dah ada tadi kan? Email saya dah ada kan? Okey, email saya letakkan dalam tu, mohon minta link untuk grup Telegram. Email sekali lagi, tak apa. Email 2 kali, tak apa. Ya, sama-sama. Jika indeks jatuh, okey, soalan daripada ni, kalau indeks jatuh, if you look at indeks yang indeks jatuh ataupun dia tengah buat correction. Azwan. Indeks jatuh ataupun indeks tengah dia ada dua. Satu dia dalam impulsif, satu dia dalam bentuk korektif. So, both. Okey. Kalau kita ada indeks yang tengah impulsif jatuh, maksudnya dia buat daripada wave 2 ke wave 3 indeks, ataupun tengah ni lah, dia tengah buat benda ni. Okey, kita tahu dia tengah trending jatuh. Pada waktu ni kita akan ada apa? Nombor 1, US dollar sideways ke arah atas. Kita akan ada yen, yang yen sebagai single currency akan kuat. Ini bila indeks jatuh. Kalau indeks tengah correction daripada wave 1 kepada wave 2, US dollar akan buat wave 3. Yen akan habiskan wave 4 kepada wave 5 ataupun memulakan wave 2 kepada wave 3. Boleh? It all depend on how sharp movement ini. Boleh, Wan? Ini untuk indeks. Sekali lagi saya ulang. Kalau indeks tengah jatuh dalam keadaan impulsif, trending, kita akan ada US dollar sideways ke arah atas. Kita akan ada yen yang trending ke atas. Maksudnya, pair yen akan trending jatuh. Boleh? Trending jatuh. Wave 2 ke wave 3. Okey? Ataupun tengah buat wave 1. Itu pun boleh. Wave 1. Kalau dia tengah correction untuk indeks, kita akan ada US dollar yang akan buat wave 3. Yen akan sideways ke arah bawah. Dia mana satu berlaku dulu tak tahu. Dia tak ada indeks yang lead. Kalau ada something faktor dia, yen faktor. Tiba-tiba Bank of Japan kan, dia batalkan quantitative easing dia. Tak ada. Dia tak ada ayam dulu, telur dulu, tak ada.
market ni satu kena geletek, tempat lain terasa. Jadi kita mungkin ada faktor dia, mungkin USD, faktor USD. Ataupun mungkin faktor dia adalah, sekarang ni kalau saya tanya anda, apa perhatian market? Adakah perhatian market kepada interest rate ataupun kepada pasaran saham? Apa perhatian market? Simple. Apa perhatian market sekarang ni? Yang anda tengok dalam news hari-hari, apa cerita dia? Bila, kalau anda ikutlah news, COVID-19 apa semua, okey. Tapi cerita dia, orang akan cerita duk relate pasal saham kan? Pasaran saham naik turun kan? Betul? Tu yang kita tengok siang malam kan? Tiap-tiap hari duk cerita saham naik, saham turun. Tu. Jadi kita tahu, the mover sekarang ni adalah saham, indeks. Kalau cerita saham tadi, indeks lah. Indexes. Okey, ini adalah yang utama. Kalau anda cek tahun 2016, orang duk cerita pasal USD. Kenapa? 2016, ingat, Fed mula naikkan kadar faedah. Kita nampak market move by USD. Masa Bank of Japan, dia tahun 2016 bulan 1, bulan 2, dia orang bimbang yen tengah kuat. Yen yang jadi faktor. Jadi dia tak ada satu. Buat jadual anda. Farid, buat jadual anda. Apa anda buat? Kalau nak ikut jadual sendiri pun tak dapat, payah nak trade. Kalau indeks dalam correction atas, correction bawah. Dia macam ni. Dia tak semestinya, oh turun macam ni, ini mesti turun macam ni. Tak. Ini adalah indeks dan komoditi. Indeks dan komoditi. Tapi kita tahu, when you trade, anda tengok kepada level-level teknikal. Level-level teknikal. Support, resistance, saya guna Fibonacci, anda guna moving average. Tak kisah, sama. The thing is, kalau anda tahu, indeks tengah buat correction, ataupun tengah buat impulsif, komoditi, bukan apa. Indeks ni saham syarikat. Kalau syarikat, indeks jatuh, perception dia, syarikat tu tengah jatuh. Itu menyebabkan demand kepada komoditi pun akan menurun. Itu je. Boleh kan? Basically, anda tengok tukang beli komoditi tadi, dia tengah teruk. Macam mana kita tahu dia teruk? Saham jatuh. Saham company tu jatuh. Jadi, kalau dia pun teruk, permintaan, demand, itu yang anda nampak minyak tu jatuh. Kan? Copper pun. Okey? Okey? Jadi kalau tak ada soalan lain, email kepada saya sebelum 11 suku, saya akan balas email anda. Bagi siapa tak ada lagi dalam grup Telegram, letakkan request anda dalam email berkenaan. Tengah refine nota kaki. Okey. Dan letakkan dalam email berkenaan. Sentiasa ingat benda ni. Invest dalam satu sistem. Bina sistem anda bersandarkan objektif jelas dan cuma dagangkan sistem anda. Don't worry, market anda betul tak betul. Anda betul bila anda ikut SOP anda. Anda salah bila anda tak ikut SOP anda. Bukan cuma melihat berapa untung. Sebab kalau cuma melihat untung, itu orang berjudi. Okey? Anda kena lihat kepada risiko. Itu yang anda kena tengok. Bukan hanya melihat untung. Ya? Tukar mindset, buat benda yang nyata dalam trading, bina sistem, dagangkan sistem. Okey, insya-Allah bersama lagi. Sekali lagi kepada mereka yang menyambut Gawai, selamat menyambut perayaan Gawai, Hari Keamatan di Sabah dan selamat Hari Raya kepada semua. Terima kasih, insya-Allah bersama lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.